Assalamualaikum, saya Rikul. Okey, hari ini saya nak sharekan peti sejuk. Okey, masalah peti sejuk Samsung atas dan bawah tak sejuk. Okey, ini adalah peti sejuk jenis inverter. So, apa kemungkinan dan apa masalah yang sering berlaku untuk peti sejuk ni? InsyaAllah saya akan share dengan anda sebab kita dah buat banyak. Kebanyakan masalah dia hampir sama dan hampir nak serupa. Jadinya saya nak sharekan apa benda yang saya maksudkan tadi tu. Okey, jomlah kita tutup ni dulu. Kita tutup ni sekejap. Okey, saya tutup ni sekejap. Kalau anda pengguna peti sejuk, dia nama Samsung. Okey, dia nama Samsung. Tengok dia punya rupa paras dia. Sebab model ni antara model yang paling banyak dekat pasaran ataupun paling banyak dekat pengguna pilih. Sebab harga dia murah. Itu yang pertama. Yang kedua sebab saiz dia tu standard dan juga dia punya rupa paras dia cantik. Itulah sebab peti ais ni paling banyak dekat pasaran. Okey. So, kalau anda menghadapi masalah atas sejuk, bawah tak sejuk. Sorry. Atas dan bawah tak sejuk, apa nak kena buat? Okey, first kali kita kena check dahulu komponen-komponen yang saya agak-agak ataupun yang saya cadangkan. Okey, first on sekali lah. Ambil wire test. Okey. Kalau jumpa situasi yang macam ni, apa nak buat On kan? Ambil sekali berbunga. Okey, ambil saya apa? Extension wire. Okey, extension wire. Okey, on. Okey, dekat belakang ni, nampak tak? Dia ada satu cover macam ni. Nampak? Macam ni ada satu cover belakang. Yang ni ada satu cover kan? Okey, kalau anda pengguna Samsung, okey, kebetulan peti air anda lebih kurang sama juga macam ni. Anda buka cover ni. Okey, buka cover ni. Dah ada 3 skru. Jangan risau jangan risau. Dekat sini kalau buka, dia tak kena current pun. Okey, tak kena current pun. Buka je dulu Kasih saya can buka. Okey, sebelum tu, okey, boleh tak ada apa orang cakap, komen sedikit suara dan gambar saya clear tak? Kalau clear, cuba tu komen clear sebelum saya nak mulakan kita punya perkongsian ilmu pada hari ni. Okey. So, bila anda dah buka cover ni, anda dah buka cover ni, anda akan nampak ada 2 PCB board tau kat sini. 1, 2. 1, 2. So, dekat sini ada satu LED, nampak tak? Okey, yang board yang besar ni ada satu LED. Okey, ada satu. Nampak ni ada satu LED. Lepas tu dekat board yang kecil ni dia ada satu lagi LED. Okey, kalau dekat board yang kecil ni LED dia hidup menyala sahaja, itu normal. Itu normal Itu normal. Tapi kalau dekat board yang besar ni, LED yang ini, okey, fokus sikit bro sini. Okey, LED yang ini. Okey, dia menyala-nyala. Contoh saya buka ni kejap, anda akan nampak dia menyala macam ni contoh nampak dia berkelip-kelip macam tu kan. Dia berkelip-kelip tu, itu bermaksud tak normal. Itu tak normal. So nanti insyaAllah saya akan sharekan ataupun anda boleh tengok video-video yang lain untuk 3 kelipan tu apa, 4 kelipan apa, 5 kelipan apa, 10 apa, 11 apa semua. Okey, itu nanti saya akan sharekan dalam versi video yang lain ataupun sebenarnya video tu dah ada dah dekat kita punya Facebook, anda boleh tengok juga. Tapi yang saya nak cerita adalah atas bawah tak sejuk. Kalau lampu dekat board yang kecil ni menyala tapi atas bawah tak sejuk juga, okey, masalah tu ada kena mengena dengan gas ataupun ada kena mengena dengan kompresor. So bermaksud kalau anda buka je board ni, lampu ni hidup tapi atas bawah tak sejuk, anda fokus dekat bahagian sini. Anda fokus dekat bahagian kompresor ni. Motor yang berwarna hitam ni. Motor yang berwarna hitam ni, nampak tak ada cover warna putih ni? Ini adalah cover takung air dia. Okey, cover takung air dia. Cuba tengok dekat dalam dia. Nampak tak dalam dia ni? Okey. Tengok dekat dalam dia ni. Nampak tak? Ini nama dia pipe heater ataupun pipe pemanas. So saya tarik keluar, saya tarik keluar. Dengan saya tarik keluar pipe panas dia ni. Sebab Samsung, baru tarik sikit je, pap dia terus. Okey, baru tarik sikit je, dia dah bocor. Nampak kat sini? Nampak tak kat sini? Pipe ni berkarat. Inilah punca dia. Nampak? Saya pegang macam ni je. Nampak? Dah putus. Kat sinilah punca dia. Okey? Kat sinilah puncanya yang menyebabkan peti ais ni tak sejuk. Senang cakap, gas bocor. So bila gas bocor,
memang automatically atas tak sejuk, bawah pun tak sejuk. Tetapi kenapa saya bagi tahu tadi, kena tengok signal tu. Kalau ada lampu berkelip-kelip dekat bahagian bot yang besar, bermaksud dia bukan masalah yang ini. Dia ada masalah dekat bahagian lain. Ada masalah kipas ke, ada masalah sensor ke, heater ke. Tapi kalau dekat bot tu hanya lampu yang kecil ni sahaja yang hidup, so bermaksud kipas, sensor apa semua tak ada masalah. Masalah dia hanyalah pada sistem cooling atau sistem gas. So kalau dah jadi macam ni, macam mana nak buat? Berapa ramai yang nak tonton ataupun berapa ramai yang nak belajar ataupun nak lihat macam mana saya selesaikan sekiranya masalah macam ini dah berlaku. Kalau yang serius nak tu, cuba komen nak, sementara saya nak tunggu tu. Okey, boleh tak saya kongsikan satu ataupun dua info kepada anda supaya anda tak terlepas, supaya anda tidak ketinggalan. Apa tu info dia? Okey, sementara kita nak menunggu orang komen nak ni Okey. Yang pertama, pada 19, 20 dan 21 hari bulan Ogos ni, okey, tak lama lagi dah, dalam seminggu dua lagi ni, saya ada buat satu kelas VIP, kelas belajar repair mesin basuh dan juga peti sejuk. Okey, so maksud anda akan belajar lah ni cara masuk gas apa-apa semua. So siapa-siapa yang berminat nak mendaftar ataupun nak join kelas VIP kita 3 hari 2 malam, anda boleh daftar dekat www.hairolvehicle.com. Dekat sana ada maklumat lanjut, anda baca terma dan syarat, lepas tu anda terus mendaftar, bayar deposit RM750. Tapi kalau siapa-siapa tak tahu cara nak mendaftar menggunakan tu, anda boleh WhatsApp admin saya, Bro, tolong tuliskan nombor telefon kelas, nanti kita pinkan. Okey bro, ada tak orang komen nak? Ada bos, tapi kita ada soalan daripada Randika ni. Apa tu? Bang, kalau peti sejuk tak sejuk, apa masalahnya? Peti sejuk hidup dia kata. Peti sejuk, tak sejuk. Peti sejuk hidup tapi tak sejuk. Kemungkinan samalah macam masalah peti ais ni, dia hidup tapi tak sejuk. Kemungkinan ada masalah gas. Okey? Kalau anda gunakan sama macam ni, bolehlah kita check dulu. Okey? Jom, sambil-sambil tu saya tengok ke sini Okey. So jalan penyelesaian dia jalan penyelesaiannya, kebiasaan yang kita akan buat adalah pipe lama ni. Pipe lama ni kita akan potong habis. Kita akan potong habis. Okey? Kita akan potong habis lah pipe lama ni. Alright, siapa-siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh pada 19, 20 dan 21 hari bulan, iaitu 3 hari 2 malam. Okey, tempat tinggal, makan minum semua disediakan. Maklumat lanjut anda boleh pergi ke www.hairolvehicle.com ataupun anda boleh hubungi nombor yang saya pinkan tu, 0113 kali 8844 898. Itu adalah nombor kelas siapa-siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh. Okey, kita buka dulu ni. Okey, kita buka. Lepas tu kat sini, nampak tak? Ini adalah pipe heater tau. Ini adalah pipe heater. Pipe heater ni fungsi dia adalah untuk untuk keringkan air. Untuk keringkan air dalam takung air ni. Nampak ni takung air, dalam ni ada air. So, macam mana air ni boleh kering? Daripada pipe kompresor ni, pipe discharge, pipe panas, pipe pergi, dia masuk takung air dulu, dia panaskan air, lepas tu nanti air tu akan kering sendiri. So malangnya idea tu dah bagus dah. Okey, tapi malangnya saya tak sure kenapa Samsung masih lagi tak improve ataupun kenapa Samsung masih lagi menggunakan pipe jenis besi. Tengok sini. Masih lagi menggunakan pipe jenis besi yang direndam dalam takung air. So jadinya lama kelamaan pipe ni dia reput. Bila dia reput dia bocor. Nampak ni? Nampak ni? Nampak? Ni pipe besi tau. Nampak? Material dia jenis besi. So jadinya lama kelamaan dia karat, lepas tu dia reput lah. Bila reput bocor. Nampak? Okay. So kita nak tukar pipe ni. So bila kita buat repair dekat sinilah, dekat dengan tempat kedai saya, kebiasaannya kita akan tukar dia gunakan pipe besi. Pipe besi lah, daripada pipe besi kepada pipe jenis tembaga. Pipe jenis tembaga macam mana? Lep, ambilkan saya pipe ni, Lep. Okay, saya akan bentukkan. Ini copper pipe. Nampak? Kita gunakan pipe tembaga. Okay, kita gunakan pipe tembaga. So saya tegakkan dulu.
Bang, kita ada soalan daripada Muhammad Iqbal. Boleh, Bang, sambil-sambil kita buat tu. Bang, kalau bahagian beku seminggu je keluar air sebatu, kenapa kan? Kalau bahagian beku seminggu je keluar air batu. Lepas tu Lepas tu tak ada. lepas tu tak ada. Okey, kemungkinan kompresor anda overheat, dia panas. Kemungkinan ada masalah pada termostat. Bermaksud kompresor tu jalan je sejuk. Sampai dah terlampau sejuk, kompresor tu pula panas, dia cut off. So nanti dia tutup satu hari, kompresor tu sejuk, dia elok balik. Kemungkinan boleh jadi pada termostat. Itu andaian ataupun saya punya apa orang cakap, andaian lah. Saya punya andaian. Okey, saya dah potong pipe. Okey, saya dah potong pipe ni. Pipe ni tebal. Okey, ni adalah pipe 0.61 mm. Saya guna memang pipe tebal Saya memang guna pipe tebal. Nampak sini? Saya memang guna pipe tebal. Nampak ni? Nampak tak? 0.61 mm kita guna. Saiz pipe adalah 1/4. Nampak tak? Tebal tebal. Tebal ni bermaksud senang nak bengkok. Satu lagi, pipe tu nanti tak bocor. Kalau kita pakai pipe nipis, nanti lama kelamaan dia mudah bocor. Ni saya bendkan dulu, saya bentukkan dulu 90 darjah. Nak masuk sini. Okey, kita bengkokkan dahulu. Okey, kita bengkokkan dulu. Sana. Sorry. Dia sana. Okey, dia bengkok ni sikit. Okey, kita bengkokkan dulu. Kita ada soalan, bos. Okey. Daripada Zamrus. Okey. Kalau peti sejuk Samsung tak hidup, yang inverter ni bila on switch, LED berkelip sekali je, kemudian padam. Okey, itu kemungkinan besar ada masalah pada dia punya control board dia, board yang besar tu. Okey, tunjukkan bro, board yang besar yang mana tu. Kan ada dua board tu. Okey, board yang besar tu ada kemungkinan ada masalah dekat bahagian situ. Okey, right. So, dah pasang situ, kita naik sini pula. Okey, kita bengkokkan. Ni kerja hari ni kita main kerja bengkok-bengkok saja ni. Kita main bengkok-bengkok sahaja. Okey. Nampak macam senang kan bengkok-bengkok je ni. Tapi kalau tak ada kemahiran, mungkin jadi masalah juga ni. Okey, mungkin jadi masalah juga ni. Boleh, bos. Ada soalan lagi nak bos? Boleh. Kalau ada soalan cuba terus baca, kita tengok. Kalau boleh jawab, kita jawab. Okey, daripada Ali ni. Kalau atas sejuk, bawah tak sejuk, kenapa bang? Atas sejuk, bawah tak sejuk, itu masalah biasa. Iaitu masalah sistem defrost. Iaitu masalah heater, sensor, timer. Selalunya masalah macam tu lah. Okay, so nak kena check. Kalau tak tahu apa benda nak kena check, ataupun tak tahu benda apa yang nak ditukar, WhatsApp je saya, insyaAllah. InsyaAllah WhatsApp je saya 012-7141-639. InsyaAllah nanti saya cuba bantu tunjukkan dekat mana yang nak kena, apa orang cakap, nak kena tukar lah barang tu. Ada lonos kecil tak? Besar sangat lonos ni. Ada pun lonos kecil. Okay, saya buka sikit kat sini. Masalah yang sama bos. Berapa kos baiki bos? Berapa kos baiki? Biasanya lah kalau masalah disprose tu, kos dia sekarang dengan kos yang dah naik apa-apa semua ni, average dia lebih kurang dalam 200 lebih lah. Lebih kurang macam tu. Dalam 200 lebih. Average dalam 200 lebih. Okay. So ini pipe baru saya dah buat. Walaupun saya tak bentukkan sama macam dia punya, tetapi matlamat dia sama. Pipe ni akan rendam masuk dalam takung air. So nanti bila pipe ni panas, air tu akan kering. Matlamat dia sama, cuma bentuk dia tak berapa sama sangat. Okay. Saya welding sini dulu. Okay. Kena bakar dan welding. Alright. Okay. Kalau ada soalan bolehlah bertanya. InsyaAllah saya cubalah jawab soalan satu persatu. Ataupun saya cubalah bantu mana yang mampu. Okay. Alright. Ya bos, nak soalan? Boleh. Sambil-sambil kita buat tu. Okay. Soalan daripada Zul Zainal. Okay. Untuk peti sejuk side by side inverter. Okay. Bahagian beku tiba-tiba dah tak beku AIS. Bila buka cover, kipas tak jalan. Okay. Dan bahagian kipas penuh frost. Lepas minggu 2 part dah tak sejuk pula. Okay. Terang dan jelas soalan tu. Okay, tengok dulu kita bakar ni. Okay, terang dan jelas soalan tu. Bermaksud apa yang saya masukkan terang dan jelas tu? Kalau kat dalam cooling coil tu penuh dengan AIS, bermaksud itu adalah masalah disprose. So macam mana kita nak tahu ataupun nak sahkan betul-betul itu adalah masalah disprose? Okay, first kali
matikan ataupun offkan peti ais tu dulu. Offkan berapa lama? Offkan 24 jam. Tutup 1 hari peti ais tu. Okey, tutup 1 hari peti ais tu. Lepas tu biarkan. Lepas dah off 1 hari, onkan semula. Kalau onkan semula peti ais tu, lepas tu peti ais tu sejuk macam biasa. Macam tak ada apa-apa masalah, macam okey je. Kan? Tapi selepas seminggu, timbul balik masalah tu, confirm itu adalah masalah defrost. Kena tukar heater, sensor dan juga timer. Tapi kalau lepas off, peti ais tu masih lagi tak sejuk, kan, dalam tempoh 2-3 jam lepas off masih lagi tak sejuk, itu ada kena-mengena dengan masalah gas. Ambilkan kain membuat basah, lembab. Okey, nampak tak ni? Kita sambung daripada paip besi pergi ke tembaga. Daripada paip besi pergi ke tembaga. Okay, kita welding. Kita welding kat sini. Okay, kita sambungkan dia. Nampak cantik tak cantik? Cantik tak cantik ni? Bulat, cantik kan? InsyaAllah ni. Kalau macam ni bulat cantik ni, confirm tak bocor. InsyaAllah. Okay. So, belah sini dah sambung. So, sebelah sini kita nak sambung pula. Belah sini kita nak sambung pula ni. Kita nak sambung sebelah sini pula. Okay, kita nak sambung sebelah sini pula. Kita welding kat situ pula. Bos, Wandi tanya, kalau nak beli thermostat Samsung 2 pintu tu macam mana cara? WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya. Siapa-siapa nak cari alat ganti, nak cari spare part, boleh je WhatsApp saya. Okay, kalau tak tahu boleh beli dekat laman web kita. Tak tahu nombor telefon, boleh pergi laman web kita. Kat sana ada button WhatsApp. Nanti boleh WhatsApp saya terus. Okay. Okay, kasih saya bakar ni kejap. Kita panaskan dulu. Okay, sambil-sambil saya tengah buat ni, saya nak berikan sedikit information. Sesiapa yang berminat nak belajar, okay, sesiapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk, mesin basuh, nak belajar ilmu repair-repair ni, okay, pada 19, 20 dan 21 hari bulan, bersamaan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 3 hari 2 malam. Okay, kita ada buat kelas VIP. Siapa yang berminat boleh daftar dekat hairulvikul.com. Okay, boleh daftar dekat hairulvikul.com, ataupun boleh tengok dahulu maklumat lanjut dia, berapa yuran dia, macam mana tempat tinggal, macam mana pula. Okay, boleh pergi dekat saya punya laman web, tengok dahulu. Tapi kalau tak tahu macam mana nak gunakan laman web, boleh WhatsApp saya 011. Saya dah tuliskan, saya dah pinkan nombor telefon tu kan. Boleh WhatsApp saya kat situ. Okey, dah cantik. Okey, cantik. Ada yang tanya rod apa tu yang bos pakai? Ini kita panggil rod biru. Memang rod khas untuk cantum besi ke tembaga. Okey, besi ke copper. So dia tak payah pakai flak-flak lagi. Nampak tak? Cantik ya kan? Dia memang rod khas. Rod khas untuk besi ke tembaga. Okey. Ni saya dah buat macam ni. Nampak macam terjojol, nampak macam tak cantik kan? Sabar. Okay. Okay, nampak? Yang penting dia dah siap dulu welding. Okay. Ya bang. Terima kasih. Okay, nampak sini Nampak tak? Bulat kan? Cantik ni. Okay ni. Kalau macam ni, insyaAllah tak bocor. Kalau macam ni, dia insyaAllah tak bocor. Okay, nampak? Cantik. Lepas tu nak buat macam mana ni? Okay, lepas tu, kita bandkan dia. Bandkan dia kat sini. Okay, nampak? Kita bandkan dia, tegakkan balik sini. Yang ini kita bandkan balik, tegak dia balik sini. Nampak? Nampak tak? Bawah tu macam mana rupa dia. Kan dia elok tu rupa dia. Nampak macam asal. Nampak dalam tu? Pipe copper. Dah, settle dah. Dekat pipe situ settle. Okey. Saya memang berhajat nak kongsikan sampai habis. Cuma, saya nak beritahu anda apa tahu? Kalau buat proses ni, anda kena pastikan ni filter ni mesti ditukar. Okay, filter ni mesti ditukar. So jadinya filter satu. Kita kena tukar dia punya filter dia. Okay, saya potong dulu kat sini. Sini bahaya sikit ataupun susah sikit kerja dia. Okay, Selalunya kat sini dia kalau welding dia ada kadang-kadang bocor. Kenapa bro? Dia ada soalan daripada Sherry Liza. Okey. Terlepas sekejap Mana tadi? Okey. Peti sejuk atas bawah tapi air peti ais sejuk atas bawah. Tapi air keluar dari dalam peti ais area bawah. Apa masalahnya? Itu lubang ni. Tengok ni, ada lubang, nampak tak lubang ni?
Kalau boleh nampak lah. Okey. Nampak ada satu lubang ni. Ni. Alamak, pusing tak rotate. Okey. Lubang saluran air buang ni tersumbat. Tapi dia bukan tersumbat dekat bawah sini tau. Dia tersumbat dekat atas, dekat bahagian cooling coil. So, kalau lubang tu tersumbat, air dia memang akan overflow. Air memang akan overflow ikut pintu depan. So, jadinya nak kena buat macam mana? Jadinya nak kena buat flushing. Cucilah peti ais tu supaya lubang yang tersumbat tu selesai. Masalah tak ada apa. Masalah dia kena cuci saja. Okay, ini filter. Okay, ni filter penapis dia. Kita nak kena tukar filter dia ni. Ni dia punya filter dia ni. Kita nak kena tukar filter dia dekat sini. Okay, tapi nampak tak kat sini lubang dia besar? Apa tak lubang dia besar? Kalau dapat kamera zoom belah sini sikit kamera. Kalau dapat. Nampak tak lubang dia ni besar? Nampak? Lubang dia besar kan? Longgar kan? Nampak? Ini kalau buat ni ataupun kalau welding ni, memang rod masuk dalam, dia akan tersumbat. So nak buat macam mana bila jumpa situasi yang macam ni? Okay? Nak buat macam mana bila jumpa situasi macam ni? Okay, anda boleh buat cara yang macam ni. Ini cara saya tak semestinya betul. Okay, ini cara saya tak semestinya betul. Kalau siapa-siapa yang apa orang cakap, yang nak tiru ataupun nak ikut cara saya, bolehlah ikut. Boleh ikut cara ni. Tapi mana-mana yang rasa macam macam tak betul je cara ni, terpulang. Okay, nanti kita tengok dulu hasil dia dulu. Kita tengok dulu hasil dia. Okay, saya punya Facebook live macam ada masalah tak keluar berapa view. So jadinya, siapa rajin yang orang tengah live dengan saya ni, siapa rajin, boleh tak tuliskan berapa orang yang tengah live dengan kita sekarang ni? Berapa orang yang tengah live dengan kita sekarang ni? Okey, tengok saya buat macam mana Tadi saya buat macam ni. Dia longgar, nampak? Nampak tak? Dia longgar kan? Lepas tu saya potong satu pipe 1/4, 2 hun lah, pipe 2 hun. Okay, saya masukkan kat sini, nampak? Pipe 2 hun, dia ngam-ngam masuk, fit, nampak? Dia dah tak goyang dah, cantik lah sini. Lepas tu, dekat sini, lubang ni, lubang filter ni adalah 2 hun, iaitu pipe 1/4. So sekarang ni, dia dah ketat dah. Sini dah ketat, sini pun dah ketat. Barulah senang kita nak brazing. Okay, sekarang ni kita brazing dekat sini pula. 752. Terima kasih sangat-sangat yang beri respon tu. Okey, tengok ni, kita brazing kat sini. Sini copper dengan copper. Copper dengan copper pakai rod lain. Yang ini besi dengan copper. Kena pakai rod besi ni. Cuma besi ni, okey, saya lupa tadi, sepatutnya kena kikis dulu. Ada pisau tak? Okey, saya lupa tadi nak kikis. Okey, kena kikis dulu ni. Sebab dia ada Garvani. Okey, dia ada GI. Okey, dia ada GI dia. So kalau tak kikis, nanti dia apa orang cakap, tak lekat. Masa kita welding dia tak lekat. So jadinya saya kena kikis dulu ni. Okey, ada ketan pasir Alik? Ada pun ketan pasir. Saya lupa. Okey, saya lupa. Kalau ada soalan bro, boleh baca bro. Saya gosok dulu ni. Okay, sebab dia ni, yang pipe ni, dia memang ada GI dia. Dia ada salut dengan GI. So, jadinya kalau tak gosok, tak bersih kan. Okay, soalan daripada Muhammad Hafiz. Apa soalan dia tu? Peti ais sharp, kompresor jalan, body panas, tapi peti ais tak sejuk. Mungkin ada masalah gas. Kompresor jalan, tak semestinya dia ada kompres gas. So, jadinya kena check gas. Kalau betul gas tak ada, kena masuk gas lah. Okay, kalau betul gas ada, kena masuk gas. Okay, kemungkinan besar masalah gas tu. Sebab kalau dah jalan, bermaksud dia tak ada masalah pada pendawaian. Okay. Okay, nampak ni, saya dah panaskan. Terbakar pula handphone tu kan dekat-dekat. Right. Okay. Okay, panaskan. Copper, besi, panaskan. Kita letak rod. Nampak tak? Kat sini, dia tak lekat, nampak? Dia kurang lekat dekat sini. Nampak ni, kat sini. Bahagian besi ni dia kurang lekat ni. Nampak? Bila kalau macam ni, dia jadi susah lah ni. Susah kerja lah ni. Kena tebal sikit ni. InsyaAllah lekat ni.
Okey. Okey, sikit lagi. Kasih saya can. Kat sini selalu bocor ni. Kat sini jahat ni. Kat sini jahat ni. Okey. Sikit lagi, tebalkan sikit lagi. Ada soalan baca, bro? Kalau Cooper dengan besi kena guna brazing. Kena guna macam ni. Maksud maknanya ini nak. Maksud dia mungkin guna rod apa kot? Okey, kalau copper dengan besi dia memang kena guna rod khas lah. Gunakan rod memang khas untuk copper ke besi. Kalau tak ada rod ni boleh je pakai silver rod, tapi cuma kena pakai flak lah. Okey, dia persoalan daripada Siti Beda. Peti saya sekejap sejuk, sekejap tak sejuk. Apa masalah, bos? Sekejap sejuk, sekejap tak sejuk. Ada dua kemungkinan lah kat situ. Okey, ada dua kemungkinan masalah. Okey, masalah pertama mungkin boleh jadi pada masalah dispros. Okey, kemungkinan kedua boleh jadi pada masalah kompresor ke, pendawaian ke, gas ke, boleh jadi kat situlah. Okey, tapi kemungkinan tu besar tu lebih kepada masalah dispros lah. Masalah sensor dia ke apa ke semua kat situ. Okay, soalan daripada Ajib. Terlepas pula sekejap Mana Ajib? Ada silver rod panjang. Okey. Komen naik laju bos. Salah kadang-kadang kan. Tu kadang-kadang kita cubalah mana yang kita boleh baca, kita baca. Mana yang tak dapat baca, tak maaf sangat-sangat. Assalamualaikum bos. Nak tanya peti air saya ada masalah dia berair. Berair kat mana tu, Jim? Berair kat mana tu nak kena tahu. Kalau dia berair kat dalam, getah pintu tak rapat pun dia boleh jadi macam tu juga. Okey, so kena check. Takut-takut getah pintu masalah pun jadi. Okey, ni. Bos, kompresor baru dah isi gas tapi air tak beku. Capillary tube sumbat. Ni, pipe yang kecil yang saya tengah welding ni, kompresor dah tukar baru. Tapi capillary tube tak tukar. Itu masalah besar tu. Okay, masalah besar tu sepatutnya lah kalau pomen lah sepatutnya kalau pomen yang dah biasa buat, setiap kali dia tukar kompresor, bro, setiap kali dia tukar kompresor, sepatutnya dia kena tukar sekali capillary tube dan juga filter. Itu yang terbaik. Okay? Sebab kalau dah tukar kompresor, tak tukar capillary tube, takut nanti kompresor tukong balik. So jadinya kena berhati-hati dekat situ. Okay, filter kita dah tukar. Alhamdulillah, selesai dah dekat bahagian filter. So, satu lagi item yang kita kena tukar. Agak-agak apa benda tu? Agak-agak apa benda tu? Tak. Okay, settle. Ni, barang ni. Kepala masuk gas ni. Nampak tak ni? Ni original punya ni. Original punya, dia tak ada kepala masuk gas. So jadinya kita kena pasang ni kepala masuk gas, nama dia access valve. Kena pasang dekat sini. Maksudnya cabut yang ini, masukkan yang baru. Ataupun potong, kembangkan welding kat sini. Itu lagi senang daripada cabut. Sebab kalau cabut, nanti kita bakar, takut nanti belakang semua terbakar. So kalau cara saya suka potong. Lepas tu kita apa orang cakap? Kita welding balik lah. Kita welding balik macam tu. Okey. Haizor Samsudin tanya, peti air saya inverter saya suspect ada bocor rod di takungan air macam masa kita ni. Nak kena potong dan welding, filter kena tukar baru ke? Betul, ni saya tengah buat ni. Masalah awak lebih kurang sama je ni. Pipe bocor. Pipe dalam takung air bocor, dah tukar, filter wajib tukar. Okay, filter wajib tukar. Kalau tak tukar, takut nanti masalah tak selesai. Okay, punch. Hammer. Block ada block. Okay, hendak sekali block. Kita nak kena ketuk sikit ni. Sambil-sambil tengok saya buat kerja tu, sambil-sambil belajar lah. Sambil-sambil timba ilmu, okey, sambil-sambil timba ilmu. Tapi siapa-siapa yang nak belajar lebih mendalam ilmu-ilmu repair ni, pada 19, 20 dan 21 hari bulan ni, okay, kita ada buat kelas secara bersemuka dekat VFarm 3 hari 2 malam.
Siapa-siapa berminat boleh daftar dekat highrollvehicle.com. Siapa-siapa tak tahu nak mendaftar cara online, boleh WhatsApp kita dekat nombor WhatsApp yang kita dah tulis tadi tu. Boleh WhatsApp dekat situ, insyaAllah nanti admin saya akan terangkan macam mana cara nak join dia punya kelas tu. Okay, so saya pasang sini. So kita welding sekejap. Okay, kita bakar balik sini. Sebenarnya proses ni dah nak siap dah ni. Sikit je lagi ni Okay. So kat sini copper dengan copper. Inilah namanya silver rod. Okay, ni namanya silver rod. Soalan daripada Sabahul. Okay. Assalamualaikum. Peti air saya dalam laci ada air. Dalam laci ada air. Bermaksud peti air tu tak cukup sejuk. Kemungkinan besar ada masalah pada getah pintu. Cuba cek. Kalau getah pintu semua okey, bermaksud dia tak berapa sejuk lah tu. Tapi kalau getah pintu tak okey, mungkin itulah punca dia. Tengah live video. Tengah live video ni. Okey. So, kita pasang. Ya bos, daripada Raden Ayu Radlin. Okey. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Peti air saya jadi beku. Kenapa ya bos? Okey. Saya tak sure ini peti air satu pintu ataupun dua pintu. Okey, tapi kalau peti air satu pintu jadi beku, senang cakap, dekat dia punya freezer dia tu penuh dengan ais, besar kemungkinan itu ada masalah pada termostat, pelaras suhu 1, 2, 3. Tapi kalau peti ais dua pintu, dekat tempat freezer dia tu penuh dengan ais, kemungkinan besar itu ada masalah pada sistem defrost, melibatkan heater, sensor dan juga timer. Okey. Sensor dah pasang, filter dah tukar, pipe yang bocor kat dalam ni pun dah tukar. So sekarang ni nak buat apa? Kita kena buat proses vacuum, buang dia punya udara dulu. Okey, sebab sebelum nak masukkan gas, kita kena buang dia punya udara dulu. Sebab gas dengan udara tak boleh kawan. Dia kalau kawan, dia tak jadi lawan. Dia tak jadi. Dia akan jadi lawan. Dia akan gaduh kat dalam tu. Gaduh, apa yang akan jadi pada peti ais? Peti ais akan jadi kurang sejuk. Sepatutnya peti ais ni boleh pergi sampai minus 20, tapi dia boleh pergi minus 15. So simpan air batu jadi, tapi bila jadi simpan aiskrim tak jadi. Bila simpan daging lambat beku. Itu semuanya simptom-simptom kalau kita tak vacuum lah, senang cakap. Okey. Kasih saya vacuum. Berapa lama nak kena vacuum? Sampai 30 Hg lah. Okey. Sampai 30 Hg. Lepas tu dah settle lah. Okey. Alright. Sikit je lagi. Seminit lagi. Ada soalan bro? Ada soalan baca sambil-sambil kita tengah vacuum ni. Sambil-sambil tu saya info sekali lagi. Sesiapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk dan mesin basuh pada 19, 20 dan 21 hari bulan 8 ni, okey, 2 ataupun 2-3 minggu lagi ni, kita ada buat kelas VIP, kelas 3 hari 2 malam. Siapa-siapa berminat nak belajar boleh daftar dekat highrollvehicle.com. okey, dah. Bang, termostat untuk peti air selama satu pintu brand nasional ada spare part tak? Kalau termostat dia sebenarnya macam ni tau. Termostat ni sebenarnya dia sama saja sebab fungsi dia adalah untuk mengawal suhu. So, kalau brand lama tu dah tak ada, boleh je pakai universal. Cuma tapak dia kena adjust sikit. Okay, ambil gas. 600. Okay, so boleh WhatsApp saya dulu, bagi gambar. Kalau ada, kita cakap ada lah. Kalau tak ada, kita akan cadangkan termostat jenis apa yang sesuai untuk digantikan termostat peti ais yang dah lama tu. Okay, yang dah lama tu. Tapi, kita kena faham, termostat fungsi dia adalah untuk mengawal suhu. So, apa-apa termostat pun boleh. Yang membezakan termostat A dengan B, dia sebabkan tapak saja. Okey dah, buka. Okay, soalan daripada Cherry Marzen. Peti air saya bahagian bawah, kadang sejuk, kadang tak sejuk. Bila tak sejuk, kena matikan 1 hari. Ini yang tadi soalan tu tadi sama macam yang saya cadangkan tu. Untuk sahkan itu masalah apa, kena tutup. Bila dah tutup, onkan balik, dia sejuk semula. Itu bermaksud gas tak ada masalah. Masalah dia disebabkan sistem defrost. Okey, Lep, pasang ni, Lep. Okey, masalah dia menyebabkan sistem defrost, heater, sensor dan juga timer. So, tukar je 3 barang tu, insyaAllah masalah saya on. Okey, saya on. Tengok meter gauge. Okey, tengok meter gauge. Tunggu sekejap, tunggu meter gauge jalan. Tunggu meter gauge jalan. Okey, tunggu meter gauge turun tu. Okey, meter gauge dah turun. Meter gauge dah turun, kita maintain kan.
Kita maintainkan berapa? Kita maintainkanlah dia punya gas dia ni. Biasanya kalau 600 ni maintain, kalau sebagusnya masuk ikut ampere lah. Okay, ikut ampere. Tapi kalau ikut PSI biasanya sekitar dalam 3, 4, 5 PSI sekitar macam tu lah. Okay, kita masuk je. Capillary tube kalau tersumbat boleh servis je? Tak, tukar. Capillary tube kalau tersumbat, tukar. Dia tak ada istilah servis lah. Sebab lubang dia sangat halus. So nak servis macam mana lagi? Tukar je saja terus. Macam petik air sana. Nampak tak belakang tu? Nampak tak? Okay. Tu yang bergulung-gulung paip temaga tu, tu paip capillary tube yang telah ditukar. Okey, paip lama dia dah tersumbat. Bos, kita ada Shopee tak bos? Kita ada Shopee. Shopee saya nama Hairul Vikul juga. So boleh kalau nak beli kat spare part dekat Shopee pun ada. Cuma dekat Shopee kita kurang sedikit spare part yang pelik-pelik. Okey, kenapa? Sebab kita tak dapat nak cadangkan bila kita menjual di Shopee. So nanti bila anda salah beli, senang je anda tekan button refund. Cakap salah beli, salah barang yang dipostkan salah. So jadinya isu jual spare part dekat Shopee sebenarnya bukan saya tak nak menjual banyak dekat Shopee. Tetapi first kali bayar komisen Shopee mahal. Yang kedua, kebanyakan pengguna ambil kesempatan. Dia yang order, lepas tu dia kata seller ataupun kita menghantar barang yang salah. Tu jadinya saya banyaklah kuranglah menjual dekat Shopee. Okey, nampak dah maintain. Sambil sembang-sembang pun kita dah maintain dah. Berapa gas tu sekarang? Dah sekitar dalam 2 kan. Tambah sikit lagi lah. Alright, 4, 3 PSI. Settle. Sembang-sembang pun kerja saya pun dah selesai. Anda pun dah dapat dia punya ilmu. Okay, so last sebelum saya nak akhiri ni, berapa kita punya view sekarang ni? Boleh tak komen? Berapa kita maximum view saya tu tadi? Sebab sekarang ni Facebook dia ada sedikit masalah tau. Masalah dia apa tau? View jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang macam ni lah. View kita dia tak tunjukkan sebab dia tak nak macam orang yang tengah buat live ni macam terganggu dengan view kan. So jadinya siapa-siapa yang boleh bantu saya, berapa kita punya view sekarang ni, supaya saya tahu sekarang saya tengah live dengan anda, ada berapa orang yang sedang menonton dengan saya macam tu. Okey. Okay, bos, sebelum tu ada soalan bos daripada Nur Hisham Mat Dahari. Okey. Bos, kompresor kalau bunyi bising kenapa Kompresor kalau bunyi bising sebenarnya satu je jawapan dia. Kompresor tu dah nak rosak. Punca dia minyak dalam kompresor tu mungkin dah kurang ataupun minyak tu bocor. Macam ni kan. Contoh. Pipe ni bocor. Okay, pipe ni bocor. Minyak keluar. Terlampau banyak minyak tu keluar. So, bila minyak keluar terlampau banyak, masa kita buat masuk gas tak top up minyak, itu membuatkan kompresor tu kurang minyak. So, lama-lama nanti kompresor tu akan bunyi lah. Selalunya macam tu. Okey. Kita ada 661. Terima kasih sangat-sangat. Alright, so saya rasa untuk video kali ni, adalah soalan? Sekejap. Hamid Yusof, thank you for the star. Okay, soalan tu. Adalah soalan ke? Tak ada? Soalan semua. Okey. Banyak dah terlepas. Okey, tak apa. Next nanti kita buat lagi video. Anda boleh tanya saya soalan. InsyaAllah kita selepas ni kita banyakkan menjawab soalan-soalan anda supaya anda dapat dibantu ataupun anda dapat dibimbing lah macam tu. Alright. So untuk video kali ni saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sedang menonton. Jangan lupa share supaya lebih ramai orang dapat tonton video ni. Dan juga jangan terlepas peluang untuk kelas pada bulan 8 ni, pada 19, 20 dan 21 hari bulan ni. Abdul Hafiz, thank you for the star. Jumpa nanti di VFarm. Assalamualaikum. Bye bye.